إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka
والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua. Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Dan bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama sekali lagi pada 14 Ogos, hari Sabtu, insya-Allah lebih kurang dalam 1 jam, 45 minit 1 jam tu kita akan banyak berbincang mengenai beberapa aspek dalam kewangan dan juga bisnes. Itu yang kita akan mula buat sebab kita ada segmen kelas ilmu, biasanya akan bermula dalam 9.25 9.30 macam tu insya-Allah. Alright. Dan pagi kita akan bersembang, kita akan bersoal jawab, kita akan cuba nak bagi info-info yang mungkin terkini, ataupun kalau anda ada info nak juga cakap dengan abang kat sini, ataupun awak nak bersama dengan Abang Abu untuk nak mengetahui apakah mungkin perkembangan di tempat anda. Okey, kalau ada benda-benda orang nak share dengan Abang Abu, dipersilakan, alright? Dipersilakan untuk naik ke atas pentas, alright? Saya dah letak dekat, yes, saya akan letak linknya di sini. Jadi siapa-siapa saja yang berminat untuk nak bersama dengan Abang Abu, untuk nak mungkin nak bagi tahu hal-hal yang mungkin awak nak sampaikan kepada mungkin orang-orang yang akan dengar ataupun akan bersama dengan program kita hari ini dan juga selepas hari ini. Jadi anda boleh berikan informasi-informasi yang mungkin boleh membantu juga memberikan something to people, alright? Buku banyak. Oh, sorry. Sebab semalam kita susun sikit. Buku tu sebenarnya buku-buku macam-macam buku lah. Dia bukan buku saja, sebenarnya adalah satu program dan juga coaching. Contohnya X-ray business tu adalah coaching business yang Abang Abu akan go through dengan orang yang mempunyai perniagaan. So mereka melalui satu proses. Dia ada 3 bulan, 6 bulan macam tu. Yang sebelah kiri, kalau yang ni yang mana ni? Ni. Kalau yang ni dia financial, dia pasal kewangan. Kita ada step-step kewangan. Dan yang last sekali tu adalah diploma, program diploma, professional diploma in personal finance and entrepreneurship. Okay, anyway tu sedikit mungkin Suhaimi nak tanya juga. So selamat datang dan thank you untuk bersama pagi-pagi ni Suhaimi. Suhaimi, so apa cerita, ada cerita ke nak cerita? Mungkin apa berlaku dekat Singapura, nak update ke? Apa-apa nak bagi tahu. Dan hari ini hari Sabtu memang penuh dengan aktiviti sebenarnya. Semua pastinya ada aktiviti, dan sekarang sejak PKP dan lockdown ni, online jadi satu benda yang sangat jam. Online ni dia jam tu. Everybody are in online sebab Sabtu ni berlaku banyak program-program, workshop, macam-macam. So it's a very good progress. I mean a very good benda untuk orang-orang yang mungkin kalau tak ada, cuba bayangkan kita tak ada internet, tak ada apa ni mungkin ramai yang tak tahu nak buat apa kan, tak tahu nak apa. Jadi sekarang sebab ada internet, masih boleh lagi memanfaatkan masa-masa yang kita ada dekat rumah. Jadi kita boleh bersembang, kita boleh dengar nasihat, kita boleh dengar ceramah, kita boleh dengar workshop, kita boleh pergi workshop. Bukan dengar lagi, kita boleh pergi workshop dalam tu, kita boleh jadi boleh datang kelas dan sebagainya. Banyak perkara-perkara yang bagus sebenarnya berlaku, dan itulah yang satu benda hikmah di sebalik segala ujian tu ada hikmah dia, dan orang yang dapat menggunakan benda ni sebenarnya mereka boleh meningkatkan dia punya ilmu dia, meningkatkan skill, meningkatkan banyak benda lah. Itu yang saya nampak. Saya sendiri kalau saya tengok berubah saya tahu dalam online ni. Kalau saya just bayangkan 2 tahun sebelum ni, alright, tahun 2019 lah. Kalau tengok, saya bukanlah seorang yang memang tahu online. Saya tak tahulah sangat video ni. Saya tak tahu nak buat kelas-kelas dekat Zoom lah apa, semua saya tak tahu. Kosong. Tapi hari ni bila saya tengok balik, saya pantau balik, saya tengok balik Alhamdulillah, ada banyak peningkatan yang sebenarnya berlaku. Banyak peningkatan yang berlaku dalam hidup saya sendiri dengan online ni. Dari segi banyak benda lah. So itu yang saya sangat seronok bila ramai
yang sudah mula pun memanfaatkan benda ni ke arah kebaikan. Kan. Saya rasa Facebook Live ramai yang buat benda-benda yang lebih ilmiah lah yang saya nampak. Jadi kita like kita teruskan dan mencari like sumber-sumber yang betul, sumber-sumber yang boleh meningkatkan ilmu kita, sumber-sumber yang boleh bagi kita semangat. Dan ilmu wang dunia akhirat, objektif kita adalah pagi-pagi ni kita bagi semangat ke orang. Mungkin setiap orang ni ada benda yang mereka terbawa-bawa. Semalam kan, semalamnya benda mungkin berlaku kita terbawa pada hari ni, dan mungkin hari yang kita nak start ni dia jadi lembik sikit, dia jadi slow sikit, dia jadi macam tak best. Sebab tu bila kita dapat balik kan, kita berkumpul, kita dapat memulakan kita punya hari kita ni dengan lebih ceria apabila kita ada rakan-rakan dan kawan-kawan dan juga semua orang-orang yang like boleh membangkitkan kita punya semangat pada pagi ni. Alright, jadi saya ucapkan semua yang hadir pada hari ini, thank you very much, dan juga yang akan datang. Dan apa kata kita ambil peluang ni untuk memulakan hari kita dengan beristighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Dan sambil tu kita tekan share. Tekan share kepada mungkin rakan-rakan yang kita nak juga mereka berada dengan kita. Mungkin hari Sabtu juga ni juga ada dua macam tau. Satu, ada orang dia semangat tau hari Sabtu ni sebab dia mungkin dah ada aktiviti. Pagi dia dah ada aktiviti, mungkin dia nak pergi jogging, dia nak pergi ada riadah, ada aktiviti-aktiviti. Kalau kat Singapura ni dekat CC kan, kalau mungkin dulu tak ada, sekarang CC dah boleh buka balik untuk small group kan. Jadi diorang dah ada aktiviti pagi-pagi, dah nak pergi sana pergi sini kan. Surau pun, tapi kalau dulu surau memang adalah banyak aktiviti kan, sekarang tak lah. Bagaimanapun ramai orang ada pelbagai aktiviti pada hari Sabtu. Tu satu jenis tau, dia memang pagi-pagi bangun dia dah plan. Ada pula yang tak ada aktiviti, dia tidur. Ada yang macam tu, dia cakap dia alah aku nak rehat lah hari Minggu ni kan, aku nak tidur lah Sabtu ni kan. Ada juga macam tu. Jadi dua jenis people yang ada kat sini. Dan hari ni Abang Bu dalam topik ilmu, saya nak cerita pasal komunikasi dengan cara atau kaedah talk. How to talk and become rich. Macam mana nak cakap dan kaya. Macam mana nak bercakap ni boleh membawa kekayaan. Tapi bila cakap bukan cakap tau, sebenarnya dia komunikasi yang membawa kekayaan. Dia bukan cakap. Cakap ni angkau cakap kan. Dia komunikasi yang membawa kekayaan. Komunikasi yang boleh menguntungkan perniagaan anda. So itu topik yang kita akan actually bincangkan sebentar lagi dalam ilmu kita. Nampaknya adik-adik kita belum ada yang masuk ke? Allahu Akbar. Aku cakap seorang-seorang kat sini. Kita ada Suhaimi je. Suhaimi, cuba macam kau bagi aku sama idea untuk nak berbual pagi ni kan. Sebab pagi ni macam kita Sabtu pagi Kak Gaya ada, kita ada Kak Abang Rosli. Yang datang ni boleh tak macam just like say something kan, supaya kita adalah benda nak berbual. Kalau tak, saya tak ada benda nak berbual. Kan. Kita ada Kak Gaya, Kak Gaya apa cerita Singapura macam mana? Singapura nampaknya kat sini hari ni cerah hari ni cerah, dia tak ada apa-apa hujan ke panas ke, tak. Very nice weather yang sangat sesuai untuk kita melakukan aktiviti kat luar ni. Memang sesuai. Alright, jadi itu kat sini. Saya pula hari Sabtu biasalah penuh dengan jadual saya. Selepas ni saya ada program bersama dengan Pusat Talaki dalam berbisnes untuk akhirat. Itu satu program yang sedang berlangsung sudah dekat sebulan lebih, 6 minggu. Ini minggu ke-7. Itu yang kita buat. Dan Saleh Osman, thank you for joining us juga kat sini. Alright, so ada tak apa-apa yang kita nak bincangkan? Kalau tak, saya nak just bawa dengan case COVID yang terus meningkat di Malaysia. Case yang saya rasa sangat satu impact lah sebab 20,000, 21,000 dia satu kata orang tu satu benda yang macam dia tinggi sangat sampai buat orang dah macam rasa takut dan sebagainya. Tapi itulah keadaan di Malaysia keadaan di Malaysia ni teruk. Dan di Singapura, daripada apa yang kita dapat yang latest malam adalah 45 dia ada 45 kes. Dia penurunan dari dalam, kalau kita tengok dalam minggu-minggu ni, dia tahun ni adalah dia minggu ni adalah paling sikit 45 kes. Dan 45 kes di Singapura.
Jadi okay, of course kerajaan Singapura dah mula buka sikit lah. Apa maksud saya sekarang kedai makan kita dah boleh pergi makan 5 orang. Nak-nak kalau you dah full vaccinated, then you boleh pergi 5 orang tu duduk makan. Alright, itu satu benda yang mungkin bagi some people yang memang rindu benda tu kan, nak pergi makan kan, tak dapat makan selama ni, insyaAllah dah boleh lah pergi Alright, tu okay, kita ada, ni dia, kita ada Latif. Assalamualaikum Latif daripada Latif, mana apa khabar Assalamualaikum dan semua adik-adik, terima kasih kerana datang. Alright, kita hari ini kita akan bercerita mengenai talk dalam ilmu kita. Jadi sambil tu kita, sebelum kita nak sampaikan, apa kata kita terus share kepada kawan-kawan ramai-ramai member-member semua ni, share sikit, tag dia orang, cakap dia, bangunlah pagi ni, apa kau nak tidur lagi, jom bangun tengok lagi benda ni. Alright, dan semalam juga ada cerita di Malaysia, di Sarawak tak silap saya, ada tembakan empat anggota tentera telah terbunuh dalam satu kejadian di Sarawak. Alright, di mana satu kejadian masih dalam siasatan oleh pihak PDRM Malaysia di Sarawak. So satu kejadian yang mungkin macam-macam boleh berjadi dalam keadaan COVID ni. Kemungkinan stres juga yang menjadikan benda-benda macam tu. Jadi kalau kita tengok pun sekarang ni, banyak kejadian-kejadian macam menembak kan berlaku di banyak tempat lah. Bukan hanya di Malaysia, tapi di luar-luar negara pun kalau kita tengok banyak benda yang sebenarnya berlaku, right? Dan kita tengok dekat Plymouth di UK seorang dia mungkin dia stres, dia menembak 5 orang dan salah satu bayi terkorban dalam benda tu. Jadi benda-benda macam ni semakin jadi berleluasa. Jadi ini mungkin disebabkan daripada stres yang berlaku akibat COVID, kewangan dan sebagainya. Jadi apa yang terbaik adalah kita ambil jalan untuk kembali pada Tuhan, kita menerima takdir dan kita kena balik kepada yang basic. Sebab kalau kita tak balik, kita cuba nak mencari ketenangan kat luar ni, tak ada. Dia bila kita balik kepada diri kita, baru kita nampak ketenangan. Jadi adik-adik kat sini, Bambu harap kita ni sentiasa dalam keadaan ceria, dalam keadaan yang bersemangat, dan kita menerima redha dengan penuh kesabaran dalam melalui sekiranya ada ujian. Alright, so itulah yang Bambu boleh bagi. Alright, ini ada soalan Suhaimi ni, dia akan tanya soalan-soalan yang bagus dan juga pening. Alright, okay, kenapa Melayu suka compete against each other sejak bangku sekolah lagi? Example, exam result. Mak-mak mesti ada tanya, what about Natasha, what about Abu? Soalan, macam mana nak ubah supaya kaum kita compete dengan kaum lain? Oh, okay. Saya tak ada jawapan untuk benda ni sebenarnya, sebab saya tak ada jawapan sebenarnya untuk benda ni. Tapi pada saya, mungkin kadang-kadang kita ni macam tak juga really study bangsa lain. Kita mungkin tak study tau. Bangsa lain juga mungkin ada benda-benda macam ni. Saya rasa benda ni adalah sifat manusia. Sifat manusia. Cuma mungkin pada pandangan saya, kita ni terlampau ke arah tu. Bukan tak ada tau. Maksudnya, pada saya, kaum-kaum lain juga ada sifat-sifat macam ni. Kita nak tengok, dia memang ada. Benda tu saya rasa tak ada lah. Dia memang ada compete each other. Cuma, bila dia terlampau menumpukan badan tu sampai dia terlupa sebenarnya dia nak ke depan. Dia lebih tumpukan pada yang negatif ni. Dia akan mula fikir macam mana dia buat tu, apa yang kita mula macam ke situ rather than kita mula tengok apa yang aku perlu buat. Itu saya rasa satu perubahan yang patutnya kita lakukan. Alright, contohnya kalau tengok bangsa Cina bukan tak ada, bangsa ataupun kaum lain bukan tak ada. Tetapi mereka tak jadikan itu sebagai fokus. Baliknya, dia cari solution. Macam mana aku nak lebih ke depan daripada dia? Dia akan tumpukan pada dia tau, bukan kat lagi satu tu. Tapi kita lain tau. Kita ni akan tumpukan dekat orang tu. Padahal kita kena tumpukan apa yang aku perlu buat, apa yang aku ke depan, sampai kita boleh lupa sebenarnya kita sedang bertanding dengan orang lain. Sebaliknya kita dah menumpukan untuk kemajuan diri kita. Itu saya rasa perlu ada. Tapi kalau kita tengok apa yang berlaku pada apa yang macam Suhaimi cakap, mungkin saya betul atau salah, awak boleh macam bagi tahu saya. Tapi daripada apa yang saya
Saya tengok lah kan, apa yang saya tengok, saya perhatikan bukan kaum lain tak ada. Itu salah. Kalau cakap apa kenapa Melayu je suka compete dengan each other, that is wrong sebab everyone. Kalau kita tengok kaum lain pun ada. Ada dia punya sifat compete each other tu ada. Alright, dia ada. Cuma apa kelainannya yang saya nampak, kita lebih tumpukan pada negative side of it. Maksudnya, oh macam mana aku nak kalahkan dia? Apa aku nak buat untuk dia tak naik? Dia macam tu. Tapi bila kita tengok yang bangsa lain saya tengok, mereka ni dia tak tengok benda tu, dia tengok apa aku boleh buat untuk aku nak dapat lagi? Apa aku boleh buat untuk ke depan lagi? Apa aku nak pergi lagi ke depan lagi? Like mereka kat situ, itu yang saya nampak macam lain sikit. Other than that, bukan kita ni tak boleh capai tau. Tapi kita punya fokus tu lebih kepada mengalahkan orang tu daripada kita nak menuju ke depan. Dia macam kita nak mengalahkan orang tu. Itu kita punya tujuan kita. Kan? Bukan kita nak ke depan tau. Tapi bangsa lain saya tengok, dia nak ke depan. Bukan nak kalahkan orang tu tau. Dia tak cerita. Dia tak peduli lah dia tu buat apa. Tapi aku nak compete dia. Aku nak ke depan. Jadi aku tak ada dalam kepala otak aku fikiran pasal dia tu. Aku lebih fikir pasal aku. Tapi kita lebih fikir pasal orang tu. Macam mana aku nak hancurkan dia? Apa aku nak buat dengan dia? Apa aku nak jadikan dia supaya dia tak bergerak? Dia jadi macam tu. Itu mungkin perlu something yang kita fikirkan. Jadi yang dengar ni, yang ada kat sini, kita mula fikir. Kan kita boleh tengok competition. Bagus sebenarnya, healthy bila kita tengok competition sebab kita tahu di mana kita, jauhnya kita, dekatnya kita, apa yang bagusnya dia, apa yang tak bagusnya kita. So kita boleh belajar melihat daripada competition ni. Itu satu benda yang baik. Tapi bila kita mengambil competition tu sebagai satu yang streskan kita, dan akhirnya kita mula berfikiran negatif untuk menjatuhkan orang tu, kita nak tak suka dengan dia, kita tertimbul sifat iri hati, benci, semua ni akan timbul kalau kita tak jaga benda ni. Itu Abang Bu punya pendapat lah, pandangan saya. InsyaAllah. Alright, kita ada siapa ni? Alright, media arus perdana ditambah majoriti kaum Melayu lebih. Alright, media arus perdana ditambah majoriti kaum Melayu lebih. Lagi satu, saya tak tahu baca surat khabar bahasa Cina atau bahasa Tamil. Ada juga cerita negatif. Tak, itulah yang saya cakap, Bang Faizul. Saya cakap benda tu, maksudnya bukan bangsa lain tak ada. Ada, cuma bila kita tengok dia punya perubah mindah dia adalah ke arah untuk memajukan diri tu. Bangsa, kalau tengok bangsa Tionghoa lah kan, dia lebih kepada, dia bukan tak ada, dia memang ada, dia tak suka, dia whatever, ada segelintir tu memang lagi teruk daripada kita. Tapi keseluruhannya dia tengok ke depan, untuk compete dengan diri sendiri. Tak payah nak compete dengan bangsa lain dan sebagainya, kan? So kita kena just like, yes, own statistik kan. Kita ke depan tak? So I think itu yang patut kita like lebih fokuskan. Kalau kita boleh fokuskan benda tu, saya rasa banyak benda yang kita boleh actually like betulkan balik. Kita akan get back the right thing tau, the right kind of like mindset, the right result tu akan mula kita melihat bila kita mula mengubah minda dan cara kita berfikir dan cara kita bertindak. Kan result ni tak akan datang kalau kita masih dalam ditakut lama, pemikiran yang sama. Kita duk cerita pasal alah orang kita ni macam tu lah, maju. Cuba kita take out that. Kita berubah dengan diri kita sendiri. Kita ubah dengan diri kita. Kita tak nak lagi bercerita benda-benda negatif pasal bangsa kita. Contohnya, kita berubah. Mungkin benda tu realiti, tapi kalau setiap orang sudah mula berubah, setiap individu yang boleh kita buat. Mungkin kita tak bolehlah menghasilkan satu perubahan yang luar biasa, tapi sekurang-kurangnya kita berubah. Kan kita berubah dan kita mula melihat perubahan dalam diri kita yang akan mula memberi impak pada mungkin segolongan kecil yang bersama dengan kita ataupun yang dalam kita. Kita tak boleh nak ubah semua, tak boleh. Kan macam mana kau nak ubah satu dunia atau tak boleh. Tapi apa yang kita boleh ubah, first kita diri sendiri. Diri sendiri kita mula ubah sifat-sifat yang macam tu. Kita tak nak tengok, kita tak nak compete dengan bangsa kita. Kita macam support. Mungkin kita support bangsa kita. Kita tengok siapa yang bagus, kita mula memberikan dia support. Dan kita tengok apa yang bantuan yang kita boleh bagi untuk nak mantapkan dia lagi. Kita ke arah macam tu, baru kita boleh compete dan kita boleh melepasi orang-orang lain. Sebab kita kalau buat sendiri, yang saya cakap, kita memang tak ada kekuatan bila kita nak bersendirian untuk macam
compete dengan bangsa lain. Memang tak boleh. Very difficult. Mungkin kita ada satu atau dua je kejayaan. Tapi as a community, kita kena bersatu. Sebab itulah jemaah tu penting. Like kita support orang yang dah ada. Satu mungkin orang tu dah ada tau. Kita support untuk naikkan orang tu supaya kita boleh macam at least kita ada something yang kita dah tunjuk. Oh, dari situ ada kejayaan lain, kejayaan lain, kejayaan lain. So itu yang pada Bambu perlu kita lakukan. Kan? Jadi kita perlu berubah dengan diri kita dan kita perlu melihat ataupun memperlihatkan kejayaan ataupun kita punya step ke depan tu. Dan orang di sekeliling kita ni akan mula tengok apa benda dia buat ni kan. Dekat situ kita akan nampak satu perubahan. Alright, nampak satu perubahan dan boleh nampak benda ni. Sebab apa tahu saya cakap? Alright, saya cakap 15 tahun dulu saya datang ke Singapura dan masa tu masa tu kalau kita tengok kan training industri ataupun training ni kan training ni tak ramai buat. Right? Tak ramai buat. Nak orang-orang Melayu tak ada. Kan very limited numbers. Alright? Dan saya ni terjebak dalam training industri terjebak. Alright, bila saya terjebak dalam ni, saya melihat satu benda. Saya nampak kita kekurangan trainer-trainer ataupun coaches ataupun orang yang terlibat secara direct dalam training industri ni. Jadi saya buat satu awasan. Saya cakap, aku nak ramaikan lagi lah orang yang buat training. Alright, aku nak ramaikan lagi. Jadi saya mula ke depan dan saya mula buat macam-macam. Masa tu ada 2-3 nama je yang actually buat training dalam community orang Melayu kita. Very limited dan of course kita ada banyak dari segi ustaz dan ustazah tu memang kita ada daripada dulu yang buat talks, buat ceramah dan sebagainya. Tapi as a training, alright, as a something very kurang. Dan masa itulah saya mula buat dan orang mula melihat satu. Saya tak fikir tau benda tu. Tapi saya cakap aku nak create more dan saya masa tu memang sebab tak adalah ramai kat sini, saya punya competition ataupun saya people yang saya lihat adalah orang Cina kan, orang Tionghoa, Mak Saleh. Saya tengok dia orang ni dan saya mula buat. Dan akhirnya alhamdulillah dalam beberapa tahun saya mula melihat kemunculan ramai trainer-trainer Melayu yang mula mula buat. Tapi cuma apa yang saya nampak adalah sifat untuk kita nak menumpukan pada kita. Itu yang nampak macam kurang sikit bila saya tengok masing-masing tengok orang lain dan kita mula nak kata orang tu nak you understand that sifat iri hati tu muncul apa ni semua. Kalau itu kita boleh ubah, kita mula melihat pada apa yang kita boleh buat, apa yang aku boleh dapat ke depan, apa yang aku boleh sampaikan, I think that will make kita lebih ke depan. Itu yang saya nampak lah. Itu yang saya tengok dalam keadaan bangsa lah. Bila cakap dengan bangsa, bukan bangsa lain tak ada. Itu adalah satu pemikiran yang mungkin kurang tepat. Sebab dia bukan tak ada. Cuma macam saya cakap, mereka lebih tumpukan pada diri mereka dan apa yang patut aku buat ke depan. Tapi apa yang berlaku pada kita, ramai kita ni lebih kepada apa dia buat. Macam mana aku nak macam dia tak buat. Kita lebih fokuskan pada orang tu pula, bukan pada diri kita. Itu yang Abang Ambu rasa something yang sangat penting untuk kita nak dapatkan tau, nak perubahan ni. Itu yang saya nampak. Apa pandangan you all? Boleh tak you bagi pandangan you all sebelum kita nak tunggu lagi 4 minit untuk kita ke dalam segmen ilmu kita pada hari ini. Saya nak anda juga tag kawan-kawan kita ramai, bagi love, bagi like. Sambil tu kita beristighfar, sambil tu kita kita berselawat dan kita just tekan banyak love supaya banyak lagi kebaikan. Sambil kita dengar ni, kita dapat juga kebaikan, alright? Sambil dengar kita dapat kebaikan dan juga terus hantar kepada kawan-kawan lain, tag dia orang, suruh dia orang datang untuk dengar hari ni satu topik yang menarik. Sebab saya nak gunakan akronim TALK. Macam mana kita nak jadi cakap, alright, cakap talk and actually boleh jadi kaya. Macam mana kita dengan talk ni kita boleh membawa keuntungan dalam bisnes. Alright, kita nak cerita pasal bisnes. Jadi tekan love, tekan share, sampaikan pada member-member lain. Sebab hari ni juga ada banyak program-program lain yang mungkin adik-adik kita juga involve kat situ. So mungkin sebab tu ramai yang mungkin akan tengok lepas ni, insyaAllah. That one for sure. Alright. Okay. Okay, morning Shana, Sabtu pun kerja kan. Tak apa, sebab
kita bersyukur sebab Sabtu pun ada kerja. Ada orang bukan Sabtu je. Setiap hari tak ada kerja. Lepas tu bila setiap hari tak ada kerja, tak ada duit. Kita tak nak macam tu. At least kita cakap, aku Sabtu ada kerja, Ahad ada kerja, hari-hari ada kerja. Alright, insyaAllah mungkin kerja kita ni, kadang-kadang ada orang nampak kita kerja kuat tapi mungkin tak adalah nampak hasil dia sangat. Mungkin tak kaya ke apa. Tak, jangan takut. Bila apa kita buat ni, Allah ni akan gantikan. Mungkin bukan kat dunia tapi dekat akhirat. Tu kan. Alright. Ni Faizul dia cakap ni dia bagi something yang banyak ni. Pada saya bangsa kita kurang dekat ilmu berfikir. Yang biasa dilakukan adalah tiru. Sebab orang ajar macam tu apa? Ramai ajar macam tu. Dia cakap tiru basi. Orang nak cakap inovasi, dia nak tiru basi. Kan, seorang jual channel laku kita tiru, nasi lemak kita tiru, satu tempat. Betul lah, ini saya setuju juga dengan pendapat ni sikit. Tempat yang sama, kita kena bertindak untuk menjadi seorang yang berinovasi dan lakukan satu perkara yang kita cipta untuk perkara-perkara baru. Walau bagaimanapun, saya akur berfikir itu satu perkara yang mudah jika tiada mentor, sahabat yang jujur bersama menanamkan baik cara berfikir, bertindak malaplah kita. Betul kan, kita bila kita nak berfikir tu pun kita kena diberikan satu inti untuk kita berfikir yang bawa ke depan. Bukan kita tanamkan satu benda yang negatif untuk berfikir menjadikan kita lebih negatif. Kan, kadang-kadang berfikir ni kalau kita sematkan dalam otak kita satu benda yang mungkin negatif, dia boleh bawa ke banyak pemikiran yang negatif. Sebab tu nak berfikir pun dia kena tahu cara berfikir. Kan, dia lebih kepada apa? Lebih kepada proaktifnya pemikiran, yang positifnya pemikiran. Jadi itu yang sebenarnya saya setujulah dengan pendapat ni kan kita mungkin perlu dididik untuk sebenarnya kalau kita tengok Quran mengajar kita untuk berfikir. Kan, Quran mengajar untuk kita fikir. Allah dalam semua ayat dia berfikir, dia suruh kita fikir. Kan, segala ayat, segala bukti, segala nasihat yang ada dalam Quran tu sebenarnya untuk kita berfikir. Kan, berfikir. Tapi kita ni kurang berfikir atau kita berfikir benda yang duniawi sangat. Kan, cuba kita mula berfikir benda-benda yang akhirat. Mula cuba kita fikir apa akan berlaku bila kita dah mati nanti. Kan, apa berlaku selepas mati. Cuba fikir benda tu yang akan memberikan kita banyak kesedaran, banyak kekuatan, banyak arti kehidupan ni. Kan, dia akan berikan kita erti kehidupan bila kita banyak berfikir mengenai benda yang real, benda yang betul. Mati akan berlaku, mati akan pasti jadi. Jadi apa lepas mati ni? Lepas mati ni apa? Apa aku nak ke mana? Apa yang aku bawa daripada dunia ni, aku bawa apa? Kan, cuba bila kita berfikir macam tu, barulah kita nak ke depan. Kita nak buat kebaikan, kita nak buat itu, buat ini, benda-benda yang baik. Tapi kalau kita negatif sangat, kita mula fikirkan kat dunia ni, ni kalau aku bagi dia nanti dia naik, dia jadi itu. Jadi kita akan ke belakang. Itu saya punya pandangan. Alright. Okay, jadi itu benda yang Abang pun nak just share lah. Okay, moving forward and positivity best lah. Itulah sangat, itu adalah besar sangat pahala berfikir tu. Ya, itu yang patutnya kita berfikir, betul. Kita kena berfikir macam tu. Bukan berfikir benda-benda lain. Kan, fikir nak rosakkan orang, nak jatuhkan orang, semua tak payah fikir. Kan, itu semua Allah punya benda, kita tak perlu fikir. Kan, alright. So kita nak just like get into that. Kena ada guidance, bukan fikir sampai koma. Betul. Alright, kita dah masuk ke 9.31 dan saya nak just like masuk ke dalam bilik untuk kita belajar hari ni, insyaAllah. Alright, dan hari ni ada topik yang menarik, jadi jangan ke mana-mana, tunggu, kita nak bercerita juga. Alright, dan saya nak sekarang ni walaupun kita tak ramai hari ni, kita just boleh share dengan kawan-kawan kita, member-member kita untuk mereka juga dapat join dengan kita. Jadi ambil kesempatan ni untuk just like share dan tag kepada member-member awak semua. Mudah-mudahan mereka juga dapat bersama dengan kita hari ni, insyaAllah. Alright, okay, dan saya nak masuk ke bilik belajar kita pada hari ni. Alright. Okey, kita akan jumpa lagi sekejap lagi. Alright, sekejap lagi topik yang menarik. Alright, saya nak anda just share dengan member-member dia. Ini bukan topiknya. Ini adalah topik semalam yang masih saya belum settle kan ya. Alright, kita belum settle kan. Jadi kita nak, ini semalamnya. Kan semalam hari tu. Semalam kita buat live berjalan-jalan kan. Alright, okay. Hari ini kita topik yang menarik. Jadi saya nak just like tulis kat sini topik kita.
Alright, topik. Okay, topik. Topik dia talk. Oh, now cannot already. Talk dan jadi kaya by AA. Alright, ni kita punya topik hari ni. Alright, topik hari ni topik dia talk. Talk ni satu benda yang communication. Right, talk sebenarnya adalah komunikasi, betul? Komunikasi. Dan macam mana kita nak gunakan komunikasi talk ni dalam bisnes kita? Macam mana kita nak menggunakan talk ni untuk menjadi bisnes kita? Penjana yang mana Kelas penjana. Gambar kelas penjana tu. Mantul lah Oh, yang tu ada gambar kelas penjana mana Yang marah punya kita buat pakai Zoom. Kita pakai Zoom dan kita buat macam kelas. Tu yang macam kelas tu Nanti saya buat dalam Pukat Kaya nanti. Kita jadikan macam dalam kelas pula. Ataupun dalam seminar kan. Macam tu. Boleh buat macam dalam seminar. Ramai-ramai. Okay. So, saya nak cerita benda ni sebab talk ni adalah satu skill komunikasi dalam bisnes. Betul tak? Sebab orang yang berjaya ni, kalau kita tengok, dia berjaya sebab salah satu kan kita ada baca buku Think and Grow Rich. Kan, benda-benda macam tu. Background richest man in Babylon yang belakang ni semua ni. Ni semua bilik ilmu. Kat sini ada sumber-sumber ilmu yang banyak. Jadi kita nak share, kita nak sampaikan pada you all supaya you all juga dapat sumber-sumber ilmu yang banyak sangat insya-Allah. Okey. Sebab saya tengok salah satu benda bila saya tengok saya nak share benda ni sebab saya rasa saya juga dapat banyak kebaikan daripada skill ni. Alright, komunikasi. Dan skill komunikasi adalah sangat penting pada saat ni. Pada dalam keadaan ekonomi kita, dalam keadaan pandemik, pada lockdown kita, komunikasilah dia punya sumber untuk memberikan enjin bisnes kita ni bertambah. Okay, communication. Komunikasi ni lah yang akan boleh menambahkan kita punya kedudukan perniagaan kita. Komunikasi dalam masa ni. Right? Dalam masa crucial, krisis, dalam masa ni, komunikasi ni adalah sangat benda yang penting. Right? That's why communication skill is something yang sangat precious. Alright? Dan kalau tengok hari ini, orang yang mempunyai skill komunikasi yang baik, dia boleh actually menunjukkan satu result yang lebih baik. Kan, bila kita ada satu skill komunikasi yang lebih baik, dia menunjukkan result yang lebih baik. Jadi lagi bagus komunikasi kita, lagi bagus result kita. Lagi bagus kita punya komunikasi, lagi kaya kita boleh jadi. Lagi bagus kita punya komunikasi, lagi banyak kebaikan yang kita boleh buat. Jadi komunikasi adalah satu benda yang perlu kita berikan benda tu. Alright? So berikan perhatian pada komunikasi. Dan Abu hari ni nak share dengan awak benda yang simple. Benda yang sangat simple yang kalau faham, cara menjadikan komunikasi ni lebih menarik, cara jadikan komunikasi ni boleh membawa keuntungan. Mungkin benda tu taklah diminati tau. Contohnya, kadang-kadang komunikasi ni tak semestinya disebabkan orang tu dapat tau. Kadang-kadang orang dengar orang ni bukan apa dia dapat, dia tengok sebab branding orang tu, kan glamournya orang ni. Tapi itu satu cara komunikasi. Kan kita nak brandkan diri kita ni jadi sampai orang ramai boleh tengok atau boleh dengar, boleh mendapatkan manfaat ataupun boleh beli daripada kita dengan menggunakan komunikasi, iaitu branding. Branding adalah komunikasi, marketing juga komunikasi. Jadi komunikasi bukan cakap je tapi hari ni saya nak cerita komunikasi bercakap. Bukan kita nak cerita komunikasi branding dan sebagainya, tapi bercakap. Boleh? Kalau boleh, you all just bagi saya macam support sikit, cakap yes, boleh Abang Bu, boleh. Sebab saya nak bagi tepukan kat sini dulu.
Bagi yang datang ni kan, kita ada Kak Asna, kita baru sampai. So kita bagi tepukan, dan kepada yang lain pun kita bagi bicycle horn, kita bagi DJ horn kepada anda semua yang kat sini. Alright. Dan sambil-sambil saya ni, hari ini saya masih boleh mengambil soalan-soalan juga sambil saya bagi ni. Alright. Jadi first, komunikasi ni adalah benda yang sangat-sangat penting. Alright. Sangat-sangat penting. Jadi setiap perniagaan ni, alright, mesti mempunyai satu communication channel supaya mereka boleh didengar. Kan? Bila kita berkomunikasi dengan betul, maka kita punya perniagaan ni dapat didengar dan dapat dilihat. Alright? Okay? Sebab tu setiap usahawan kena ada skill communication. Kena tahu macam mana kita nak speak. Alright? Macam mana kita nak bercakap ni. Kan? Alright? Tapi yang bagusnya, skill komunikasi bukanlah skill yang kita bawa sama-sama kita lahir. Bukan kita lahir je. Sebenarnya kita lahir dah ada dengan satu skill komunikasi yang luar biasa. Masa lahir tu kalau tengok, kita punya skill komunikasi luar biasa. Betul tak? Kita boleh dapatkan benda yang kita nak tu dengan menggunakan skill komunikasi kita. Menangis lah. Kau menangis, melalak, whatever. Kita nak benda yang kita nak. Kita lapar je kita menangis. Lapar je menangis. Kan? Kita nak apa je kita tunggu menangis. Sampai benda tu kita terbawa-bawa lah. Sampai umur 1-2 tahun pula. Kita nak benda pula kita menangis. Kita nak apa-apa kita menangis lah sampai kita dapat benda tu. Jadi komunikasi skill ni memang daripada awal kita dah ada. Cuma bila kita macam dah besar ni, tak bolehlah kita nak menangis nak dapatkan sesuatu. Orang cakap ni bodoh ke apa, dia sepak je kita kan. Sampai umur kita macam 5, 6 tahun, 7 tahun pun dah menangis, dah tak boleh dapat. Dah kena gunakan skill komunikasi yang lain pula. Kan? Kena ada komunikasi skill yang lain. Sampai kita mungkin dekat sekolah, kita nak berjaya, ada komunikasi skill yang lain. Sampai perniagaan, kita juga perlu ada komunikasi lain. Dan dalam perniagaan, kita panggil dia business communication, adalah satu benda yang perlu ada pada setiap usahawan. Alright, komunikasi ni banyak, tapi dalam business communication ni kita perlu ada skill business communication. Macam mana kita nak berkomunikasi dalam business kita. Alright, itu yang Abang Bu nak saya cerita pada hari ini. Dan hari ini topik dia adalah talk. Talk ni satu kaedah yang mudah untuk kita nak praktikkan dalam bisnes kita. Jadi Abang pun nak awak mula tengok benda ni untuk jadikan dia sebagai satu benda yang aku naklah benda ni aja. Macam boleh kan, setiap orang ni boleh improve dia orang punya komunikasi skill. Itu bestnya. Skill komunikasi, walaupun kita dah lahirnya dengan satu skill komunikasi, tapi kita boleh belajar, kita boleh tambahkan skill tu menjadi satu skill yang luar biasa. Jadi dengan kaedah talk ni, jadi saya nak awak juga sekarang tag orang-orang, cakap jom talk, lepas tu awak share benda. Boleh tak buat? Saya nak awak buat sekarang. Alright, kita nak ramaikan lagi orang-orang untuk datang program kita ni, ramaikan lagi untuk kita membesarkan kita punya circle ni, circle idwah ni. Alright, ilmu wang dunia akhirat, circle positif ni kita nak ramai lagi. Boleh tak bantu saya untuk share lagi dengan member-member, kawan-kawan awak semua. Alright, dan sampaikan benda ni. Itulah kan, dah 8,000 gitu, kita macam semangat sikit. Right? So that's the first one. Apa yang Abang nak bagi tahu yang first ni? Alright, dengar sini yang first Yang first ni T. Saya gunakan kaedah tu je. Hari kita bagi apa ni, semua benda yang macam mudah untuk korang. Allahu Akbar. Ini apa ni? Kita nak letak kat sini supaya saya nampak. Okay? Alright. So first kali saya nak bagi T. Apa tu T? Alright. T Ini betul loh, ini dahsyat. Ini kalau ada skill ni memang luar biasa. Sebab ini skill yang terbukti, yang bisnes akan meningkat, orang akan dengar, orang akan nak dengar lagi. Sebab benda ni daripada kecil kita dah ada. Daripada kecil tau. Daripada kecil kalau kita perhatikan stories. Alright, tell stories. Dalam kita nak berkomunikasi ni, bercerita. Jangan bercakap tau, bercerita. Orang lebih suka dengar cerita daripada orang cakap. Kau tengok kalau kita buat seminar pun baik, kalau kita cakap je kan, mata ngantuk, babe, nak tidur. Tapi kalau kau bercerita, mata kau boleh macam terbeliak-belik. Cerita. Sebab cerita ni ada hook yang memang kita dah di-develop dengan cerita. Daripada kecil dulu, masa kita even dalam perut ibu pun, ibu dah bercerita, kau nanti keluar jadi macam ni, kan. Maksudnya kita dah mula dengan
dengar cerita ni. Kita lahir kecil kan, mana apa-apa dia cerita, dia bagi cerita kan. Cerita itulah kura-kura lah, cerita bulan lah, cerita apa orang tua kat bulan apa tu semua cerita. Kan kita memang grow dengan bercerita. Jadi otak kita ni memang telah pun dihookkan dengan cerita. Jadi sebab tu bila orang bercerita ni kita lebih nak mendengar. Kan kita cerita, cuba cakap okey saya nak ceritakan mengenai kisah saya kan, masa saya kecil. Jadi orang lebih macam nak dengar cerita kan. Tapi saya cakap saya nak ajar awak benda macam ni, mungkin dia dengar tapi bila benda tu tak disampaikan dalam bentuk cerita, kita akan rasa macam teknikal. Okey, teknikal saya baca buku ni. Okey, teknikal untuk kita ni, kita kena dapatkan gaji RM2,000, lepas dapatkan RM2,000 kita tolak supaya kita ada banyak ni. So kita kalau buat macam tu kan, benda tu tak sampai, betul? Sebab tu cerita juga boleh mengingatkan orang ni, ingat awak tau. Dia ingat poin-poin yang awak sampaikan dengan cerita ni. Contohnya saya cerita, alright, kalau kita nak berjaya kita kena jadikan katak pekak. Apa tu katak pekak? Aku cerita pasal katak pekak. Di satu kampung ni ada kampung raja. Dalam kampung ni ada satu raja ni, dia nak whatever. Saya mula bercerita. Padahal saya nak sampaikan satu message, tapi cerita tadi menjadikan message tu diingati. Sebab tu bercerita. Dan cerita juga dia membina rapport dengan you punya audience ataupun pendengar awak. Dia membina rapport. Bila kita bercerita, dia ada rapport. Kan? Dan dia juga akan bagi kita, bila ada rapport ni, dia bagi kita credibility. Alright? So, benda ni sangat penting. Clear tak? Jadi, mungkin orang kadang-kadang nak cari story apa, Abang Bu nak cerita apa? Nak cerita story ke? Saya kena tahu banyak cerita ke? Tak, kadang-kadang story yang mengenai kita sendiri. Macam mana story kita ni boleh link balik dengan point yang kita nak sampaikan? Apa mungkin cerita-cerita yang pernah kita dengar yang kita boleh sampaikan sebagai point? Clear tak? So bercerita ni adalah satu benda skill dalam communication yang paling penting. Sebab tu kita ambil cerita diri kita sendiri dan link balik pada bisnes sendiri. Kan? Kan? So, kita ambil cerita. Kita banyak ni daripada kecil, daripada sekolah dulu, daripada mak pukul kita, apa banyak cerita. Kan, cerita-cerita ni kita boleh ambil. Kan, ambil dan cerita. Kita akan sampaikan komunikasi kita, berkomunikasi dengan telling story. Ini very powerful. Method yang sangat powerful dalam kita, komunikasi kita ni. Kalau komunikasi you nak best, tell story. That's the first benda yang Abang Bu nak sampaikan, iaitu tell story. Alright? Okay, that's the first one. Okay, ini akan buat orang nak dengar. Kan, bila kita ada je benda ni, dia nak dengar. Okay, yang kedua ni, bila kita bercakap ni kan, ini sangat penting sebab ramai orang kadang-kadang dia tak faham benda ni. Alright? Dia kena okay, saya just jump. Ada ni. And tu. Okay, apa benda ni? Sekejap saya tunjuk. Okay, ni dia. Kedua ni, bila kita bercerita kan, kita add that enthusiasm. Apa maksudnya? Kita jangan bercerita dalam cara yang bosan tau. Orang tak suka tau kalau kita bercerita ni bosan. Kan, kita jangan cerita sampai diorang bosan. Okay, sebab kalau you nak bercerita tu, kalau kita nak sampaikan komunikasi, alright, apa yang buat sampai sekarang saya tanya kalau pernah pergi banyak talk, pernah pergi banyak ni, siapakah antara orang-orang yang awak masih remember, awak masih macam rasa macam ni, orang yang ada macam enthusiasm, betul? Alright, sebab orang yang ada bersemangat, orang yang cerita semangat, dia gitu-gitu, kita nak dengar. Kan? So sama juga kalau kita nak pastikan orang dengar kita, orang suka kita, orang nak nak message kita nak sampai ke orang tu, kita bukan hanya bercerita tapi bercerita dengan penuh semangat. Kan, penuh semangat. Kan, penuh semangat. Mulakan dengan senyuman, kita mulakan dengan mungkin pada permulaan orang tu tak
Tak, dia berat tau. Orang ni kadang-kadang dia berat. So saya pernah tau, pengalaman saya kan, saya pergi banyak talk-talk. Kadang-kadang ada talk ni, macam ada organisation dia memang suruh saya buat. Tapi awak tahu tak, orang yang datang ni dipaksa datang tau. Maksudnya bukan dia orang datang nak belajar. Dia orang memang dipaksa, disuruh. Jadi, dia orang punya mood tu bukan easy untuk kita nak macam faham tak, nak build rapport dengan dia orang. Dia orang datang dah lah kena paksa. Dia orang datang dengan paksa, company hantar, bos hantar kan dia datang kat sini, ya Allah, macam ni kan. Clear tak? Dan akhirnya dia macam tak boleh nak uh, sebab apa tau, dia macam yelah susah, orang tak nak dengar kau cakap, dia tak nak dengar, dia tengok buat benda lain, dia macam dia tak minat. Walaupun dalam keadaan macam tu, awak kena bersemangat. Awak kena senyum saja. Mulakan dengan senyuman. Walaupun orang buat macam ni kan, dia kena senyum. Macam saya sendiri kan. Saya tengok sekarang ni kita ada 9,000 orang. Buat saya macam semangat. Betul tak? 9,000 ni. Oh, datang semangat saya. Saya nak bagi supaya orang ni semua dapat benda yang saya nak sampaikan. Betul tak? Jadi setiap kali awak mula berbicara, mula nak bercakap, mula nak berkomunikasi, pastikan awak letak energi dalam awak punya cakap ni. Alright, mungkin kita nampak benda tu macam tak apa tu, tapi awak tahu benda ni akan bantu awak. Alright, sebab every benda yang kita nak sampaikan ni dia kena ada energy. Sebab energy ni travel. Alright, bila kita cakap dan semangat, benda tu sampai. Right, benda tu sampai sebab energy tu travel. Tapi kalau energy kita lembik, whatever, benda tu tak sampai. Malahan dia akan hantar benda yang sangat negatif. Dia orang, bila dia dengar kita, dia rasa tak semangat, dia rasa lembik, whatever. Tak. Bila kita cakap ni, kita bagi energy, dia akan dengar. Dia akan rasa, walaupun dia macam tak nak dengar, dia akan mula dengar, babe. Sebab dia rasa macam ada energy lah, babe, benda ni. Dia macam tu. Jadi, add that enthusiasm. Alright. Setiap kali kita nak bercerita, setiap kali kita nak berkomunikasi ni, kita add enthusiasm. Tolong komen kat sini. Saya nak awak tolong komen. Saya suka tadi Abang Faizul tell story. Yang lain-lain ni cuba tolong komen kat sini. Awak cakap yes, right, energy. Right, so about add enthusiasm. You kalau nak energy ni, you kena semangat tu baru you dapat energy. Betul? Bila ada semangat baru dapat energy. Jadi you letakkan semangat supaya you dapat energy. Sebab setiap kali kita nak dapatkan satu hasil yang best ni, memang kena ada energy. Jadi saya nak awak semua tekan kat sini energy. Tulis kat situ energy. I'm energized. I'm energized. Tulis kat situ. I'm energized. I'm energized. Boleh Okay, boleh? Alright, good. Boleh tak? Oh, dia live stop ke? Tak adalah live stop. Kenapa ada masalah daripada semalam? Okay. Jadi tolonglah tulis energy sikit. Kita berapa orang ni? Tolonglah. Be proactive. Alright, yang kedua adalah, saya tulis tadi, adalah add enthusiasm. That's A. Sebab apa dalam bisnes, alright, dalam komunikasi, kalau yang tak ada enthusiasm ni, tak ada semangat ni, orang tak dengar. Right? Orang tak dengar. So dia tengok dia belah. Tapi kalau ada energy, cerita energy, orang akan dengar. Sebab apa? Dia like the energy. People need energy. People always like suka pada energy. Sebab tu kita punya sampai, cara kita nak cakap apa ni semua kena ada energy, right? So that's yang kedua. Alright, yang ketiga saya nak terus sambungkan like L Okay, ini juga satu skill Alright, yang saya juga belajar lama, saya macam dapat benda ni bila saya mula perhatikan. Saya mula perhatikan apa pasal orang dengar, apa pasal orang tak dengar ni kan. So saya mula perhatikan. Okay. Ni. Limit the points. Sebab apa? Kalau kita nak sampaikan message kita kan, secara keseluruhan ni, right? Ni dia punya ketiga dia. Right? Sebab dalam berbicara ni kan, kita ni memang you all boleh tak? Boleh, sebab saya rasa sangkut. Ada yang sangkut kat sini. Right, ada kat sangkut. Oh, okay. Right, kalau sangkut, tulis sangkut. Kalau tak, you cakap okay. Alright. Okay. 3 ni L tau. L ni limit points. Limit the points. Sebab apa? Bila kita nak bercakap ni, orang ni dalam kapasiti ni, dia tak boleh dengar banyak. Saya
dulu buat banyak kesilapan tau. Dulu sebab saya punya semangat nak bagi banyak pada orang, saya akan bagi tau. Satu hari tu kalau dia tak workshop, banyak betul aku bagi. Tapi problemnya, mereka tak dapat handle benda tu. Benda yang saya sampaikan satu benda mereka tak buat sebab dah confused, dia tak tahu sebab banyak sangat dia overwhelmed dengan benda informasi dan dia tak boleh proses. Jadi bila kita nak pastikan komunikasi kita ni efektif adalah kita nak pastikan kita tahu apa yang kita nak bagi tahu. Okey, apa yang kita nak bagi tahu? Apa message yang kita nak sampaikan? Alright, apa sebenarnya apa yang kita nak dia buat contohnya? Apa benda yang kita nak dia bertindak tu? Kan itu benda yang kita kena tahu. Jadi, apa satu benda yang awak nak dia buat selepas dia dengar? Kan, selepas dia dengar kita, apa yang awak nak dia buat? Kalau tengok semua speaker-speaker ataupun presenter yang hebat ni kan, dia orang limit point dia. Dia tak cerita semua. Dia kan limit point dia sebab dia tak nak bagi semua sampai orang tak boleh buat. Ini adalah satu skill. So, bila kita berkomunikasi, jangan komunikasi sampai orang tu macam muak dengan kita. Dia tak boleh lagi. Alright? Dan bila kita limitkan 1, 2, 3 point, alright, orang akan lebih remember. Orang akan lebih efektif. Orang akan mula buat benda tu. Alright? Jangan kita bagi point dan kita cerita sampai dia orang confuse. Kadang-kadang terlampau banyak kita bagi point, orang confuse. Sebab tu kita jangan bercakap ataupun jangan present dengan terlampau banyak. Sebab orang akan confuse. Ini adalah kesilapan yang sering dilakukan. Alright? Sering dilakukan oleh ramai orang bisnes ataupun yang salesman. Kita mula bercerita banyak sangat benda. Kita bercerita banyak sangat benda sampai dia confuse pembeli tadi. Sebab tu kita kena faham kita punya minda ni kan, kepala otak manusia ni dia suka berfikir satu-satu. Dia tak nak fikir banyak. Dia satu dah habis fikir. Dia macam buat fikir banyak tapi dia satu, dia proses satu-satu. Dia bukan sekali serentak berfikir. Jadi sebab tu bila kita sampaikan kita punya message, kalau boleh limitkan kita punya point supaya mereka faham dan mereka bertindak. Sebab bila mereka dah lakukan satu, baru dia nak buat yang nombor dua. Alright, baru dia dapat nombor dua. Clear tak? So itu penting. Jadi benda tu sangat penting bila kita nak pastikan komunikasi kita ni efektif. Alright, inilah komunikasi yang saya panggil dia talk and become rich. Alright, cakap dan jadi kaya. Macam mana? Bukan cakap sebarang. Dia ada dia punya step. Jadi siapa yang nak berminat nak jadi trainer, nak jadi coaches, contact saya. Kan kita ada program. Clear tak? Kita ada program untuk kita nak train people. Alright? Itulah. Kan betul tak? Betul tak Bang Fairuz Faizul kita ni kadang-kadang bila semangat sangat sampai kita macam nak bagi itu, bagi ni, bagi sampai kita tak sedar yang sebenarnya orang dah confused lah. Kan kita pula semangat sebab kita nak bagi, sebab banyak benda kita nak bagi. Kan, tapi kita kena faham kalau kita nak bagi banyak memang orang tak boleh terima. So kita nak bagi 1, 2 atau 3 point. Kan, satu talk tu tak boleh lebih daripada 1, 2, 3 point. Supaya mereka dapat buat. Sebab tu saya dah mula ubah saya punya program, workshop saya ni lebih kepada 1, 2 point. Okey, hari ni kita belajar ni, okey jom kita buat. Sebab apa? Ilmu ni dia akan lebih melekat bila kita buat. Kan, bila kita buat dia akan melekat, dia akan mula faham. Jadi saya bagi pada teori, okey, dan tengah hari mari kita buat benda ni. Kita buat sama-sama sampai dia jadi. Tak apalah lama sikit program ni, mungkin daripada satu hari punya program boleh jadi 3 hari. Tapi yang penting 3 hari tu lebih efektif daripada 1 hari yang mungkin padat dengan semua informasi tapi dia tak ada menghasilkan apa-apa result yang kita nak. Sebab tu bila kita nak memberi, limitkan point. Boleh Itu adalah L. Dan last sekali, alright, ini benda yang kadang-kadang orang tak faham. Sebab kita nak macam canggih sangat, kita nak gunakan bahasa-bahasa yang baku kan. So tak boleh. K ni, keep it simple. Keep it simple. Clear tak? Benda ni kalau kita nak actually like have kan, so keep it simple. Okay? Oh ni, wah ni lama Kan siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kadang-kadang macam tu kan. Hari ni dapat tergetam bagus. Come on. It's about limiting, alright? Limiting the points. Benda tu penting sangat.
Alright, yang last ni, keep it simple. Kan, keep it simple. Alright, keep it simple. Kan, jangan because of you nervous kan. Kadang-kadang benda tu, kenapa dia tak jadi simple tau? Sebab kita nervous tau. People nervous, so bila dia nervous ni, dia mula macam, kan? So daripada dia fokus pada audience dan conversation, dia fokus pada nervousnya dia. Alright? Jadi jangan nervous. Alright? Jangan nervous. Jangan nervous. Keep it simple. Keep it very simple. Okay, in fact, focus on your audience dan conversation. Fokus kat situ je. Kan? Kan? Sebab tu one of the difficult part dalam talk ni adalah to keep it simple. Alright? Dan jangan cerita benda yang kita macam ada word-word yang tak faham. Kan? Word-word yang tu jangan cerita, babe. Keep it simple. Kalau macam Abang Bu, aku cerita macam ni je. Inilah diri aku. Aku tak naklah bercerita yang aku tak comfortable. Kan? Oh, tuan-tuan dan puan-puan, saya sedang menunjukkan anda semua sesuatu. Itu tak comfortable untuk aku. Aku tak akan bual macam tu. Paling kuat aku cakap kan, minta maaf semua yang datang pada hari ni, Abang Abu ni nak cakap macam ni boleh tak? Saya cakap macam ni saya minta maaf lah kalau saya terpakai bahasa aku, engkau ke, bukan sekadar apa, tapi sebab kita nak macam eratkan ukah kita. Is it okay? Saya minta permission dulu. Dan saya minta permission. Lepas tu saya mula rasa comfortable. Dan saya gunakan simple language yang simple. Saya tak adalah aku ajar pasal apa ni, pasal kewangan bisnes. Saya akan mula dengan kredit, debit, itu, ini. Okay. ETAP, ETBAC, CAC, COSSGS. Mana orang faham? Faham tak? Faham tak? Clear tak? Dia tak boleh. So you need to be very simple. Avoid the jargons. Jangan pakai jargon semua. Alright, jangan pakai jargons. Alright, simple. Alright, lagi satu cara dia untuk nak keep it simple, bercakap daripada hati. Bercakap daripada hati. Maksudnya, jangan bercerita dengan otak. Otak ni sebenarnya dia menipu tau. Otak ni dia menipu. Kan? Sebab tu bercakap dengan hati ni jadikan awak comfortable. Alright, jadi speak from the heart. Alright, apa-apa topik yang nak sampaikan, nak speak from the heart. Okay, dan ini juga akan memperlihatkan diri awak yang benar. Jadi audience ni akan mula nampak, dia ni real lah, dia lah. Dia tak adalah macam cakap macam like English yang whatever, lepas tu dia cakap. Tu tak real. Orang boleh tahu dia ni tak real lah. Dia cuba nak macam cakap. Cuba kita pergi, kita talk real je. Kan, macam ni. Orang akan nampak kita real. Clear tak? Kita real. Itu cara je untuk nak dapat trust daripada people ni. Just be yourself. Bercerita macam orang biasa. Clear tak? Macam kawan, kita bercerita dengan kawan. Of course lah, bila saya cakap macam tu, kita tengok audience juga. Kadang-kadang kita dapat audience yang memang professional gila. Kita dapat VIP. Kita dapat Tan Sri yang datang. Kita tak boleh lah pula aku engkau dengan Tan Sri. Kalau kan, faham tak? So ini skill. Jadi kan Tan Sri, macam mana saya jadi dia macam like you kena ada lenggok dia. Sebab Abang Abu dah experience semua benda ni. Kan, ada tempat kita memang tak boleh menggunakan benda-benda tu. Kita keep it simple, tapi taklah sampai kau hajar sangat. Kan? Takkanlah kau, sebab ada berlaku satu kesilapan. Ini saya cerita lah. Saya tak nak sebut nama, tapi saya cerita. Saya dulu ada buat program. Okay, program ni saya buatlah dengan satu organisation. Akhirnya organisation ni dia bagi saya banyak benda. Jadi saya pula kena dapat trainer. Kan, dapat trainer. So ada satu budak ni, dia memang minat nak jadi trainer. Dia cakap dengan saya, bang, saya nak jadi trainer apa semua. Dia pun ikutlah, dia ikut saya. Lepas dia ikut saya, okay, saya pun bagi dia the task. Okay, sekarang kita ada 2 tempat, 3 tempat ni. Aku nak hantar kau pergi buat dekat lagi satu tempat ni. Okay, kau pergi tempat ni, aku cover yang ni. Jadi dia pergi sana. Alright, nampak tak? You kena jadi diri you. You tak boleh terus nak jadi Abang Abu pula kat sana. Kan, kau pergi sana, kau pun menggunakan bahasa tu. Engkau, aku, engkau. Itu bahasa Abang Abu. Kau tak boleh nak pakai bahasa tu pada tempat yang mungkin orang tak kenal kau. Jadi, last apa jadi tahu? Orang tak suka. So, saya dapat komplain daripada organisation tu, cakap jangan, kami tak nak trainer ni. Kan, jadi nampak tak? Jangan cuba jadi orang lain. Jadi diri kita. Apa awak? Just be yourself. Tak perlu nak awak nak macam follow Abang Abu sampai nak maki-maki orang semua. Tak boleh, tak jadi. Alright, benda ni juga penting. Boleh Alright. So
Jadi clear, just be yourself, keep it simple. Jadi saya sangat yakin lah dan percaya dengan simple benda yang saya sampaikan ni. Simple je kan. Simple je saya sampaikan ni. Saya sangat yakin dengan awak praktiskan benda ni, awak akan improve your communication skill. Betul tak? Okay. Betul ke betul? Nampak? Yes, betul. Audience need to feel the passion, sincerity. Betul. Clear tak? Boleh Okay, thank you. So, itu sajalah yang saya nak sampaikan pada hari ini. Alright, untuk anda semua yang datang bersama-sama dengan Abang Abu dalam segmen kita Ilmu Wang Dunia Akhirat, dapat 10,000 orang hari ini kita dapat bantu. Dan insyaAllah jangan habis kat sini. Saya nak awak tag dan juga share video kita ni. Share live kita dengan cakap, okay, talk to be rich, talk and become rich. Dia macam talk and grow rich. Dulu kan ada think and grow rich kan, cakap talk and grow rich. Alright. Jadi itu sajalah yang saya dapat sampaikan, sebab sebentar lagi saya ada kelas Saya ada kelas bersama dengan Pusat Talaki untuk bisnes untuk akhirat. Jadi inilah yang saya nak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni boleh menjadi awak punya satu lagi pelajaran ataupun ilmu yang dapat kita sama-sama dapatkan sejak lebih kurang 2 minggu. Saya dah bagi macam-macam akronim untuk awak. Just tengok balik. Dan semua benda ni sedang direkodkan juga, dan nanti saya akan keluarkan satu series of like business acronyms. Kat situ ada benda ni dan boleh tengok balik. Alright. So itu sajalah daripada Abang Bu. Saya doakan mudah-mudahan anda semua akan diberikan Allah SWT rahmat dan barakahnya dalam perjalanan kita mencapai banyak kebaikan, insya-Allah. Alright. So itu sajalah daripada Abang Bu, dan saya mengambil kesempatan untuk mendoakan agar kehidupan kita ni sentiasa dirahmati Allah SWT, sentiasa dilindungi daripada sebarang wabak penyakit dan juga dendam, iri hati, benci, pelbagai penyakit hati, dan terus diberikan nikmat untuk kita mencapai kejayaan, dan juga sentiasa diberikan iman dan takwa yang tinggi, dan juga sentiasa diberikan taufik dan hidayah dalam perjalanan kita mencapai kejayaan yang luar biasa, insya-Allah. Dan saya juga mohon doa anda semua untuk kejayaan diri saya sendiri dan juga kebaikan dalam komunikasi saya sendiri, right? So itu sajalah, kita jumpa lagi esok. Jangan tak datang, ajak ramai member, sebab besok kita ada lagi satu topik yang insya-Allah akan memberikan awak banyak lagi idea. Okey, saya nak tanya satu je sebelum kita nak live. Selama yang awak dah ikut ni, awak dapat tak apa-apa? Sebab saya nak juga pastikan apa yang saya sampaikan ni taklah aku shock sendiri kan. Ada tak awak dapat something daripada apa yang saya ajar ni ataupun saya kongsikan ni, dan ada tak apa-apa result daripada awak praktiskan benda ni? Daripada banyak-banyak ni, banyak sangat kita ni. Kan banyak sangat yang saya ajar. Ada tak benda? Dan kalau ada, apa satu benda yang sebenarnya telah memberikan impak dalam awak? Boleh komen kat sini supaya biarlah yang lain pun dapat sama-sama mungkin tengok balik. Kan banyak akronim mana yang sebenarnya macam buat awak macam rasa best sangat. Alright. So itu saja daripada Abang Bu. InsyaAllah kita jumpa lagi, dan kita akhiri dengan selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta wallah ya Muhammad, anta misbah الصدور، أنت